Hai semua, pernahkah anda terdengar bunyi ketika selekor tajam seperti ketika U-turn? Ini berkemungkinan disebabkan drive shaft kereta anda telah rosak. Oleh itu, di video kali ini saya akan menunjukkan pada anda bagaimana cara-cara untuk mengganti drive shaft mengikut kepada servis manual. Okey, peralatan yang saya gunakan ratchet half inch bersama soket 32, soket 24, soket 17 dan soket 21 untuk tayar. Saya juga gunakan extension 5 inci. Panah saya gunakan size 19. Torque wrench pada 40 ke 200 Newton meter. Torque wrench juga pada 20 hingga 100 Newton meter. Breaker bar 20 inci, pry bar, long nose plier, cutter, flat screwdriver yang kecil saya gunakan bahagian magnet, pointed chisel, tukul, pipe wrench, saya gunakan ni special tool, tie rod separator. Saya juga gunakan ni syringe, sliding hammer dan juga alat ni lah jika ada. Untuk bahan, saya gunakan ni gear oil, drive shaft seal, set quarter pin dan grease. Pertama sekali, anda mestilah menanggalkan tayar dan jek kenderaan anda seperti ini. Jika tidak tahu kaedah yang betul, bolehlah tonton cara-cara jek kereta di video description di bawah. Baiklah, tayar sudah pun dibuka dan kereta telah pun dijek. Kereta ini kereta bertransmisi manual. Jadi untuk mengeluarkan transmission fluid, anda tanggalkan drain bolt transmission ini. Longgarkan dahulu drain bolt ini. Sediakan bekas untuk tadah minyak ni. Sebaiknya anda gunakan crush washer yang baru. Dan jika ingin gunakan kembali crush washer ini, pastikan tidak tertinggal semasa memasangnya semula. Setelah selesai drain minyak transmission ini, pastikan drain bolt terdapat crush washer sebelum pasang semula dan seterusnya diketatkan pada 33 Nm. Setelah itu, bolehlah anda menanggalkan drive shaft nut ini dengan menanggalkan quarter pin ini. Quarter pin ini sangat penting untuk mengunci nut daripada terbuka. Setelah itu, bolehlah anda menanggalkan drive shaft nut ini. Tetapi, nut ini diketatkan pada 200 ke 260 Nm. Untuk menanggalkan drive shaft nut ini, anda perlu menahan hub ni supaya tidak berputar bersama. Untuk ini, anda kena gunakan yoke holder seperti ini untuk menahan hub ini daripada berputar bersama. Seperti ini. Tapi jangan risau, saya tahu kebanyakan kita tiada alat seperti ini. Jadi saya akan tunjukkan trik dia untuk menanggalkan nut ni. Trik dia, anda perlukan flat screwdriver seperti ini dan anda masukkan ke dalam lubang disc ni. Okey, setelah tu bolehlah anda menanggalkan nut ni. Sebelum meneruskan ke langkah seterusnya, anda periksa drive shaft ini free daripada spline hub. Drive shaft ini seharusnya free seperti ini. Dia sepatutnya mesti boleh slide seperti ini. Kadang drive shaft ini boleh tersangkut disebabkan karat dan sebagainya. Kalau tersangkut, anda gunakan pointed chisel seperti ini dan ketuk pada titik ini.
Elakkan daripada ketuk direct seperti ini. Nanti terketuk pada thread ni, tidak pasal-pasal thread ini rosak dan nut tidak boleh lagi masuk. Tidak pasal-pasal kerja 1 jam menjadi kerja sehari. Seterusnya, anda tanggalkan nut stabilizer link ini pada bahagian strap. Seberapa banyak pun saya cuba untuk memutar nut ini tidak dapat terbuka. Ini kerana ball joint pada bahagian dalam pun ikut berputar bersama. Untuk itu, saya perlukan plier seperti ini untuk memegang stud pada bahagian dalam supaya nut ini boleh dibuka. Saya gunakan pry bar untuk cungkil dan memudahkan saya mengeluarkan stabilizer link ni. Seterusnya, kita beralih pula pada tie rod. Untuk buka nut tie rod ini, dia ada safety quarter pin ni. Tanggalkan dahulu quarter pin ini. Barulah nut boleh ditanggalkan. Tie rod ini, jika diketatkan dengan betul, dia akan tersangkut pada knuckle ni. Ini disebabkan oleh bentuk kon yang ada pada stud dan juga lubang yang direka tapered. Untuk ini, anda ada dua pilihan yang tidak akan merosakkan tie rod. Pilihan pertama, gunakan joint separator seperti ini, dan pilihan kedua menggunakan tukul. Untuk tukul pada bahagian knuckle ini. Cuma cara menggunakan tukul ini, anda mesti sudah terbiasa menggunakan tukul. Jangan pula tertukul pada benda yang lain. Untuk menanggalkan tie rod, saya akan menunjukkan cara dengan menggunakan separator seperti ini. Kaedah menggunakan tukul juga boleh digunakan. Tapi saya akan tunjukkan cara menggunakan tukul apabila kita membuka ball joint nanti. Hati-hati apabila menggunakan separator ini. Separator ini mungkin boleh terbang. Anda perlu hati-hati dan memegangnya supaya tidak mencederakan diri anda dan orang lain. Jika anda menggunakan tukul, pegang tukul seperti ini dan swing pada bahagian ini. Seterusnya, kita beralih pula pada ball joint. Tanggalkan nut pada ball joint ini. Gunakan tukul jika perlu. Nut ini tidak akan dapat dikeluarkan sebab terkena pada drive shaft. Oleh itu, kita perlu lepaskan dahulu binding di antara ball joint stud dan juga knuckle. Untuk ini, anda ada dua pilihan yang sama. Untuk menggunakan separator tadi atau dengan tukul untuk tukul pada bahagian knuckle ini. Ball joint stud
dan juga knuckle ini tersangkut disebabkan benda yang sama seperti tie rod tadi, iaitu disebabkan stud yang berbentuk cone dan juga lubang yang tapered. Okey, semuanya sudah ditanggalkan. Seterusnya anda boleh tarik hub assembly ini sebegini sehinggalah drive shaft terkeluar daripada hub. Seterusnya, anda gunakan pry bar, cungkil pada bahagian ini sehinggalah drive shaft terkeluar. Jika drive shaft tersangkut, anda gunakan special tool seperti sliding hammer ini. Masukkan drive shaft di lubang dawai ini. Letakkan di bahagian ini. Dan kecilkan dawai hammer ini. Setelah itu, anda slide hammer ini sehinggalah drive shaft tercabut. Kita gunakan cara ni sebab ada kalanya sel klip yang dekat bahagian dalam ni rosak dan tersangkut. Okey, inilah drive shaft yang sudah dikeluarkan tadi. Kita bandingkan dengan drive shaft yang baru. Drive shaft yang baru ni dia datang sekali dengan nut yang baru. Okey, jika saya perhatikan panjangnya sama dan saiznya pun sama juga. Sebelum memasang drive shaft, alangkah baiknya anda tukar drive shaft seal ini memandangkan drive shaft sudah dibuka. Anda tanggalkan seal ini dengan pry bar atau flat screwdriver seperti ini. Bersihkan kawasan seal dan seterusnya bolehlah pasang semula seal yang baru. Dan ketuk masuk menggunakan seal installer atau besi yang mempunyai diameter yang sama seperti diameter luar seal. Pastikan seal rapi dan rapat seperti ini. Setelah itu, bolehlah anda memasukkan semula drive shaft yang baru. Tekan sehingga rapat supaya sel klip bahagian dalam berada pada groove-nya. Untuk mengelakkan drive shaft ini daripada tercabut, ketuk jika perlu. Letakkan sedikit grease pada spline drive shaft ini. Masukkan semula spline drive shaft pada hub. Pasang semula ball joint dan ketatkan nut ini pada 72 Nm. Pasang semula tie rod end. Dan ketatkan di antara 15 ke 34 Nm. Pastikan lubang stud tie rod end sejajar dengan castle nut. Jika belum sejajar, ketatkan castle nut sehingga sejajar. Jangan sesekali longgarkannya. Setelah telah sejajar, bolehlah kunci castle nut ini dengan quarter pin yang baru. Setelah itu, bolehlah memasang semula stabilizer link. Pegang stud dalam menggunakan plier dan ketatkannya. Seterusnya, bolehlah ketatkan pada 35 Nm. Pasang semula washer dan pasang semula nut yang baru. Dan
dan menggunakan flat screwdriver untuk tahan hub dan ketatkan nut pada 200 Nm. Seperti tie rod tadi, jika castle nut ini tidak align, ketatkan lagi sehingga ianya align. Dan seterusnya pasang semula quarter pin yang baru dengan saiz yang bersesuaian. Seterusnya, jangan lupa untuk mengisi semula transmission fluid. Untuk mengisi transmission fluid, Anda perlu tanggalkan fill bolt dan gunakan fluid syringe ini untuk menyedut dan mengisi transmission fluid sehingga kelihatan minyak dripping daripada lubang ini. Jangan lupa sediakan bekas tadahan di bawah. Setelah itu, pastikan ada crush washer, pasang semula fill bolt dan ketatkan pada 33 Nm. Pasang semula tayar, turunkan kenderaan sehingga tayar bersentuh pada lantai dan ketatkan nut pada 120 Nm menggunakan criss-cross pattern. Begitulah cara-cara untuk mengganti drive shaft bagi kereta Proton Wira manual ini. Saya harap video ini dapat membantu. Salam jumpa di lain video. Saya Rombak Rawat.